Ada tak kita guna elektrik untuk charge telefon? Sudah, kan? Ada tak kita guna internet tu, komputer tu, buka Lazada? Oh, ada, semua ada ni. Buka Shopee ataupun apa-apalah terbuka, kan, tak sengaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kita tengok maksud daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, maksudnya ambil secara paksa ataupun merompak, ambil tanpa izin, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit, ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok hadis yang kedua. Sebelum tu kita kupas sikit lah. Kalau kayu arak ni, kayu yang dibuat untuk bersiwak, bersugi, kan? Kalau di negara-negara Arab ni, kayu ni sangat murah. Bahkan kalau ditanam di sekitar rumah, tak ada nilai apa pun lah. Tapi kalaulah lalu nampak ada kayu siwak tu, kan, lepas tu kita pun repih, kita ambil. Dan kalau ikut fikiran logik kita, kalau kita tanya tuan tu akan bagi tak? Bagi. Apalah sangat, ambil je lah. Tapi sekiranya ambil tanpa hak, tanpa kebenaran, Masya Allah, itu pun boleh menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah. Contoh, kita bekerja sekarang. Sebab itu tamsilan saja, contoh sahaja. Bagaimana kalau kita ambil hak orang ataupun hak siapa-siapalah, apa-apa yang bukan hak kita, bukan milik kita, tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Bila ditanya, ya Rasulullah, kalau sikit sangat ambil, akan dikira juga ke? Sikit pun dihisap juga ke? Sikit pun jadi dimasukkan dalam neraka ke? Rasul kata apa? Rasul bagi perumpamaan yang sangat rendah. Walaupun sekadar kayu siwak. Okey, kita bekerja kat pejabat, kan? Ada tak kita guna A4 paper? Ada tak kita guna elektrik untuk charge telefon? Sudah, kan? Ada tak kita guna internet tu, komputer tu, buka Lazada? Oh, ada, semua ada ni. Buka Shopee ataupun apa-apalah terbuka, kan, tak sengaja. Ada tak waktu kerja, waktu pejabat dengan harta kerajaan semua ni kita gunakan, maksudnya dalam waktu kerja apa, kita borak? Memang ada lah. Nama pun manusia. Kita bukan robot, betul, kan? Ada tak terlebih makan? Terlebih waktu makan. Makan sejam. Padahal boleh selesai 15 minit. Tapi campur borak, campur itu, campur tanya resepi lah. Campur gini, gitu. Sejam makan saja. Masya Allah. Ada, kan? Lepas tu start kerja dah 20 minit. Lepas tu makan lagi. Aduh lah. Masya Allah. Lepas tu bila buat kerja tekun, orang kata, rajinnya. Oi, semangatnya. Dah due date dah. Barulah betul-betul fokus, contohlah, kan. Allahu Akbar. Agak-agak boleh tak kalau kita nak samakan dengan kayu siwak tu? Boleh sangat, kan? Tapi boleh gelak-gelak lagi kita, kan? Saya kerja dulu pun samalah. Memang itu antara ujian. Itu di antara ujian, cabaran kita ni. Sebab apa? Semua ni ada depan kita ni. Nak tumpang print slip, nak tumpang print IC. Kita dalam proses buat pinjaman, ada benda-benda nak photostat lah, itulah, inilah. Allahu Akbar. Itu hak kita ke tak? Bukan hak kita. Subhanallah, memang bukan hak kita. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kalau hadis Nabi ni, Nabi sebut, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya mengambil secara paksa ataupun merompak, maka Allah telah wajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi di antara yang diberi jalan keluar, kan, bila kita dah buat, bila kita dah dengar, bila kita dah diperingatkan, kurangkanlah melakukannya, jauhilah daripada melakukannya. Dan memang kita ada hak untuk rehat. Mana boleh kerja direct 4 jam tanpa henti? Ya, kalau kita rehat hanya mengikut kadar, ia tidaklah dikatakan satu benda yang haram dan sebagainya. Tapi kalau kita terlebih daripada kadar yang kita perlukan rehat tu,
Ataupun kita menggunakan keperluan tu. Okey, jadi macam mana kita nak cover ni? Pertama, sekali-sekala kalau kita rasa kita banyak guna kertas, sekali-sekala kita gantikan A4, betul kan? Kita rasa banyak kita guna printer, ink dah habis, sekali-sekala kita beli ink dan kita top up. Tak perlu nak minta selalu. Kita rasa kita ada guna, ya Allah, ink, maksudnya Allah faham, kita ambil, kita tukar ink dengan yang kita beli. Kemudian kita rasa banyak masa kita pula, ya Allah, ramai orang kerja makan gaji yang tanya. Saya sendiri pun dulu selalu rasa macam tu. Rasa macam ada satu hari, ya Allah, hari ni buat kerja sikit je, banyak borak, banyak makan. Lepas tu dia akan bagi kesan hati kita ni, ketenangan hati kita ni, kenikmatan dalam ibadah. Dia akan bagi kesan rasa tak berkat rezeki tu. Dapat ujung bulan rasa tak berkat. Jadi apa yang mampu kita buat sekali-sekala, sebab masa yang kita ambil untuk hal peribadi yang sebenarnya boleh ditangguhkan pada waktu lain. Tapi saja je nak settle masa waktu kerja, sebab tak nak ambil waktu peribadi. Duk minta izin juga keluar. Sedangkan dia boleh tangguhkan untuk waktu petang ataupun boleh tangguhkan untuk hujung minggu. Tapi sebab nak jimatkan masa ni, sebab tak nak melibatkan waktu peribadi, sayang waktu peribadi ni. Apa yang patut kita buat? Mungkin sekali-sekala bila kita diminta tuntutan kerja di hujung minggu contohnya, sepatut kita boleh claim, kita tak claim. Ya Allah, waktu kerja ni, yang tambahan ni sebagai ganti waktu-waktu aku yang aku ambil pada waktu kerja. Sama juga, kadang kita rasa tak berkat rezeki kita dan sebagainya, waktunya kita boleh claim contohnya, lepas tu kita tak claim sekali-sekala. Ya Allah, mudah-mudahan ini boleh cover lah apa-apa yang aku ambil hak daripada apa-apa yang bukan berhak, bukan milikku, ya Allah. Jadi pandai-pandai kita cover macam tu. Contoh, kadang-kadang kita bawa balik kerja kat rumah, kita pun charge lah laptop buat kerja kat rumah kan. Kira gantilah tu elektrik kat rumah tu, yang elektrik yang kita guna duduk charge. Dah habis charge telefon, charge power bank pula bagi penuh. Sedangkan itu adalah elektrik dan sebagainya, bukan hak milik kita, bukan kita yang bayar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita tengok kisah Umar Abdul Aziz, macam mana kan, Khalifah Umar Abdul Aziz. Ada pada waktu malam, office hour dah habis dah ni. Anak dia datang nak bincang hal keluarga. Lepas tu dia pun tutup, dia tahan anak dia daripada bercakap, dia pun tutup pelita, dia buka pelita yang lain. Anak dia bertanya, wahai ayahku, kenapa tadi pelita tu aku gunakan hak milik kerajaan, dan sekarang kamu datang untuk bincang tentang hal urusan keluarga? Dia buka pelita peribadi lah. Padahal waktu ni dah tengah malam kan, waktu ni bukan lagi waktu pejabat lah kiranya. Tapi betapa dia menghisap, menilai betul-betul. Masya Allah.